Hey, what's up guys, welcome to my video. Hari ni aku nak kongsi dengan korang beberapa tips sekiranya korang nak gunakan postpaid ataupun lebih senang kita panggil bill. Dan tips ni adalah bukan sekadar korang nak kena tahulah. Bila korang tahu tips ni, dia ada dua benda, iaitu korang kena tahu benda ni dan korang kena tanya benda ni dekat seller tu ataupun dekat ejen yang promote postpaid tu dekat korang. Jadi ini dia ada 10 tips bila korang nak gunakan postpaid ataupun bill. Check it out. Okay guys, yang pertama adalah korang kena tahu di mana plan postpaid yang korang nak guna tu atau bill ada kontrak atau tak. Sebab kontrak ni adalah satu benda yang nampak macam biasa tapi jahat kalau dah guna. Setengah orang tak suka kontrak. Dan kontrak ni nampak sangat-sangat macam alah, perjanjian biasa, tak penting mana pun, kau bayar cantik-cantik lah. Kita tak tahu di mana satu masa kita tak mampu nak bayar bil tu, kontrak tu yang akan ikut kita daripada belakang, yang menghantui korang sampai bila-bila. Jadi korang kena kenal pasti kontrak sama ada atau tidak. Okay guys, yang kedua adalah due date. Korang kena tahu due date, iaitu due date ni macam mana guys. Due date ni di mana korang guna satu bulan tu kan, sampai satu tarikh di mana diorang akan keluarkan satu bil baru. Sebagai contoh, 5 hari bulan adalah due date. Bila korang dah guna sampai bulan depan, masuk 5 hari bulan tu dia akan keluar bil. Dan waktu tu korang nak kena bayar lah. Waktu tu lah dia akan minta bayar. Jadi kalau korang tahu due date ni, korang senang lah untuk bayar postpaid tu. Dan mudah lah untuk korang bayar on time. Bila korang bayar on time ni lagi bagus lah. Kira korang terbaik lah. Now nombor 3 adalah credit limit. Untuk credit limit ni, you guys kena tanya dekat seller tentang bil yang korang guna tu. Ada bil yang credit limit dia buka lebih kurang 100 saja. Ada yang dia buka sampai 200. Ada yang dia buka sampai lebih 500. Untuk credit limit ni dia agak rumit, tapi aku ada kongsikan dengan korang tentang macam mana credit limit ni berfungsi. Dia bukan semata-mata korang dapat credit limit sampai 500, jadi korang pakai sampai sebulan bil 100 kan, korang pakai sampai 5 bulan, sampai sebelum jejak limit baru nak bayar. Dia tak macam tu. Dia ada beberapa perkara korang kena faham tentang credit limit tu. Nanti aku kongsikan video tu aku dah buat. Aku cuba cari link, korang klik dekat link kat bawah tu, video tu ada. Yang keempat, korang nak kena tanya dekat seller tu tentang tempoh bar. Bar, ejaan dia BARRED. Bar ataupun tempoh blok, di mana korang kalau ada masalah lambat bayar, mungkin ada masalah duit ke, atau masalah korang lupa nak bayar atau tak sempat, dia akan kena bar. Jadi kalau kena blok tu, korang kena tahu tempoh daripada due date dia, berapa hari daripada due date. So korang kena tanya dekat seller tu. Jadi senang korang untuk confirmkan waktu bila korang perlu bayar. Perlu bayar, bukan perlu tunggu relax-relax tak. Ini kalau tak bayar memang confirm kena block punya. Jadi korang kena tahu tempoh-tempoh yang diberi oleh telco supaya korang tak kena block. Yang kelima pula, korang cuba tanya dekat seller tempoh suspended tu max berapa bulan. Bila korang dah kena bar atau kena block disebabkan lambat bayar atau tak mampu nak bayar, dia akan kena suspended. Untuk dua ni, bar dengan suspended ni aku dah kongsikan dekat video yang lepas-lepas, korang boleh check it out. Jadi korang kena tahu, tanya pada seller tu kalau suspended tu berapa hari, berapa bulan baru korang dikategorikan sebagai nombor yang suspended. Itu korang kena tanya seller. Kemudian yang keenam adalah berapa lama tempoh korang kena guna postpaid tu. Seperti yang berlaku sekarang ni, kalau korang terus daftar satu telco tu, tak semestinya korang pakai 1 hari 2 hari korang boleh convert balik ke telco lain. Ada setengah telco di mana korang kena guna lebih sebulan. Cukup sebulan baru boleh tukar. Pengalaman aku pernah guna Maxis postpaid di mana aku ada masalah line tapi nak tukar sebelum sebulan tak boleh. Jadi banyak report apa aku buat, semua banyak komplain. Nak kena tunggu sebulan juga, itu yang sakit. Jadi benda ni korang kena tanya dekat seller ataupun tanya dekat ejen yang jual postpaid tu, berapa lama tempoh minimum apabila korang dah masuk ke telco tu, menggunakan postpaid telco tu, korang nak keluar balik. Okay guys, yang ketujuh adalah penalty. Penalty ni bukan penalti langgar kontrak ke apa kan, bukan. Berkait dengan nombor 6 tadi, bila korang baru pakai, korang tak boleh terus tukar serta-merta tau. Ada setengah telco yang lepas sebulan, kalau korang tak tukar, korang kena pakai selama 6 bulan. Kalau korang tak guna lebih 6 bulan, korang kena penalti. Benda ni selalu berlaku dan aku ada jumpa telco-telco yang buat macam ni. Kalau dia kata sebulan tu kena tukar, korang kena tukar lah sebelum sebulan. Sebab apa? Dia bagi korang cuba dulu, rasa dulu selama sebulan. Tapi kalau dah lebih daripada sebulan, bermakna lain tu okey. Tiba-tiba lepas sebulan korang nak tukar ke postpaid lain pula atau tukar ke prepaid lain, apa sal? Tak boleh. Kau kena pakai sampai sekurang-kurangnya 6 bulan. Ini yang berlaku sekarang ni. Ada beberapa telco buat macam tu. Jadi korang kena tahu penalti sekiranya bawah 6 bulan korang nak keluar daripada line tu atau telco tu,
berapa kena bayar? RM50? 100? Cuba tanya seller tu. Okay guys, yang ke-8 ni adalah lebih pada inside the plan. Okay, dalam plan tu memang dia cakap internet banyak, unlimited lah apa semua tu, tapi korang tetap kena tanya ada pecahan data atau tak, ataupun totally pure data. Pecahan data ni yang kalau korang nampak pergi ke Facebook lah, YouTube 10GB, 20GB, pergi ke Twitter 10GB, itulah pecahan data. Kalau pure data ni bermakna kalau dia kata 50GB, korang dapat 50GB, betul-betul 50GB dan boleh guna untuk apa-apa aplikasi, tak kira web browsing ataupun download ataupun gaming. Jadi kenal pasti tanya pada seller tu sama ada pure data ataupun pecahan data. Yang ke-9 adalah unlimited call. Kalau postpaid tu offer unlimited call, ada setengah telco yang dia buat satu trik ni di mana dia tulis unlimited call tapi untuk rangkaian yang sama. Okey, sebagai contoh korang pakai postpaid daripada Celcom, bawah ada tulis unlimited call, lepas tu bawah tu dia tulis kecil je untuk rangkaian Celcom sahaja. Bermakna unlimited call tu hanya valid kalau korang call nombor Celcom sahaja. Tapi kalau korang call nombor luar daripada rangkaian Celcom, korang telefon Maxis, korang telefon Digi, still kena bayar. Jadi unlimited call ni pun satu benda yang jahat. Banyak iklan-iklan yang tak telus. Bila dah tulis unlimited call tu, bawah tu ada tulisan kecil yang korang mungkin tak perasan sebab kecil sangat kan, dah malas nak baca. Jadi kenal pasti unlimited call tu adalah untuk satu rangkaian atau semua rangkaian. Kalau dia bagi untuk semua rangkaian, bermakna korang boleh call sampai lebam, tak kira apa-apa line, tak kira apa-apa telco, tak kira berapa minit. Mungkin ada limit tapi limit tu mungkin besar. Dan korang kena tanya seller tu, tanya penjual tu, tanya ejen tu tentang call tu valid untuk nombor yang macam mana. Nombor office, nombor bebas tol, nombor telefon, nombor luar negara, itu korang kena tahu. Kemudian yang ke-10 adalah SMS. Korang kena tahu SMS tu adakah untuk semua rangkaian, sama juga macam unlimited call tadi, adakah untuk semua rangkaian, adakah kena bayar, dan setiap nombor yang kita gunakan untuk SMS tu kadang-kadang berbeza. Ada nombor bebas tol lah, apalah, itu korang kena tahu, korang kena tanya pada seller. Jadi guys, ini 10 tips yang aku nak kongsikan kepada korang kalau korang nak melanggan postpaid, dan korang kena hafal benda ni supaya korang tak kena tipu, dan biasakan benda ni ingat dalam kepala sebelum korang nak beli postpaid daripada mana-mana telco sekalipun. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.